Selamat datang ke kelas matematik kali ketiga. Hari ini kita akan guna semula buku matematik 1 yang you all ambil daripada kotak saya. Jadi sila tulis indeks. Bilangan 2, perkara hukum indeks sambungan dan tarikh hari ini. Jadi hari ini kita akan bersambung hukum indeks di sini. Yang pertama, asas kuasa kosong mesti bersamaan dengan 1. Apa yang dimaksudkan oleh hukum ini adalah jika asas itu adalah nombor, algebraic term, pecahan ataupun nombor perpuluhan, nombor negatif, kuasa kosong dia mesti bersamaan dengan 1. Kecuali jika asas itu adalah kosong. Jadi kita tengok contoh di sini. 64 kuasa 1 bahagi 60 kuasa 1. Kita boleh gabung 1 tolak 1 kita dapat kosong. Jadi 64 kuasa kosong ini sebenarnya bersamaan dengan 1. Kita buktikan di sini. Saya boleh terus ringkaskan. Saya dapat 1. Jadi adalah benarlah apa yang dimaksudkan di bawah hukum ini. Kita tengok satu contoh lagi. Jika asas itu adalah nombor, saya guna 2 sebagai contoh. 2 kuasa kosong adalah 1. Jadi saya guna contoh ini. 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3. Saya boleh ringkaskan. Saya dapat 1. Jadi terbuktilah asas itu jika nombor dia tetap dapat 1. Jika asas itu adalah algebraic term, saya tetap dapat 1 juga. Jika asas itu adalah kosong, cuba tekan kalkulator, 0 bahagi 0 dapat maths error. Jadi di sini, that's why dia tulis A kuasa 0 sama dengan 1 kecuali asas itu tidak boleh sebagai 0. Sebab 0 bahagi 0 adalah maths error. Kita tengok hukum yang seterusnya. Ini melibatkan hukum. Sini ada negatif. Ini adalah indeks negatif. Kita tengok. Tengok di atas. Apa yang dimaksudkan di bawah hukum ini adalah hukum indeks negatif dengan kuasa negatif n boleh dipositifkan apabila dia letak di bahagian penyebut. Jadi kita nak buktikan betul ke 2 kuasa negatif 3 bersamaan dengan 1 per 2 kuasa 3. Di mana 3 itu telah dipositifkan dan keseluruhan indeks ini sudah hantar ke tempat penyebut. Jadi kita boleh guna cara ini. Kita ringkaskan, kita dapat juga 1 per 2 kuasa 3. Jadi terbuktilah. Hukum ini adalah benar. Jadi dalam part ini, kita lebih kepada penukaran. Daripada indeks positif ke negatif atau negatif kepada positif. Kita tengok dulu dari negatif kepada positif. Kes yang pertama. Memang dari sebiji dengan formula dia lah. Jika kuasa dia adalah negatif, kita boleh terus hantar kepada penyebut. Jadi untuk senangkan kita, kita tengok dulu. Kalau satu kuasa itu ada negatif, terus kita tulis 1 per. And then A kita akan hantar kepada penyebut dan kuasa N itu terus dipositifkan sebagai kuasa bagi asas A. Kita tengok kes yang kedua. Jika indeks negatif itu dalam bentuk pecahan, sama juga. Kita tengok negatif. Kita hantar semula ke tempat bukan pecahan. Jadi dia akan jadi positif N. And then daripada kedudukan penyebut, saya hantar semula kepada kedudukan asas. So, saya sudah positifkan dia. Kes yang ketiga, paling senang, saya terbalikkan saja. Negatif, terus tukar kepada positif. And then pecahan, saya terbalikkan sahaja. Kita tengok contoh 1. Kita ada A kuasa negatif 2, X kuasa negatif 4. So, 2 ini samalah.
So, kalau nampak negatif, saya terus tulis 1/4. And then A, okay, letak di bahagian penyebut. Negatif 2 terus dipositifkan sebagai kuasa bagi A. Okay, 1/X daripada asas letak kepada penyebut. Negatif 4 dipositifkan sebagai kuasa untuk X. Okay, yang ini, okay, saya akan hantar negatif 5 itu kepada kuasa dulu. Jadi negatif 5 saya hantar, okay, semula ke indeks bukan pecahan, dia akan dapat positif. And then 8 saya hantar dari penyebut kepada asas, dia akan jadi 8 kuasa 5. Okay, kita tengok lagi contoh. Okay, ini macam C tadilah. Negatif 9 terus positifkan. And then Y dari penyebut hantar semula ke tempat asas. Okay, kita tengok E. E ada 2 asas. So, 2 dia sudah positif. M kuasa negatif 3. Jadi, saya kena pecahkan dulu. Okay, 2 saya tak payah buat apa-apa sebab dia sudah positif. So, saya akan tukar ini sahaja. So, saya akan tukar ini kepada 1/M kuasa 3. And then atas darab atas, bawah darab bawah. 2 ini sebenarnya sama dengan 2/1. Jadi 2 kali 1, 1 kali M kuasa 2. So, saya akan dapat ini sebagai jawapan terakhir. Okay, kita tengok F pula. F pun sama, kita ada 2 asas. Sebenarnya ada 3. Okay, tapi 3/5 sebagai perkali saya boleh hantar ke depan. Ui. Okay, jadi ini saya tak payah buat apa sebab dia sudah positif. And then ini saya kena tukar. Okay, jadi N kuasa negatif 8 akan jadi 1/N kuasa 8. Atas kali atas, bawah kali bawah. Okay, kita tengok contoh yang melibatkan pecahan pula. Okay, tukar kepada positif, senang je. Terus terbalikkan and then kuasa dipositifkan. Terus terbalikkan, kuasa dipositifkan. Okay, jadi sekarang kita tengok pula, okay, daripada indeks positif kepada indeks negatif. Okay, yang pertama kita tengok indeks positif dalam bentuk pecahan. Okay, jadi yang pertama, yang kuasa dia akan hantar menjadi negatif N. Jadi asas saya hantar semula dari penyebut kepada kedudukan asas. Okay, yang kedua, kalau dalam bentuk indeks, tata tanda indeks, okay. Oh, ini positif kepada negatif. Ini positif, ini negatif. Okay, kita teruskan. Okay, jadi AN saya nak tukar kepada negatif. Okay, saya terus tulis 1/. Okay, and then A akan menjadi negatif N. Okay, kes yang ketiga. Okay, dari positif ke negatif. Terus negatifkan kuasa. And then X per Y, Y per X. Terbalikkan. Okay, kita tengok contoh. Okay, A. 1/3 kuasa 4. Okay, jadi saya terus hantar kuasa 4 ini menjadi kuasa negatif. And then 3 akan hantar semula kepada kedudukan asas. Okay, B sama juga. Kuasa 5 untuk M hantar menjadi kuasa negatif. M dari penyebut hantar kepada kedudukan. Ini salah leh. Okay, so ini apa ni? Ini C. Oh, saya akan pilih beberapa soalan saja. Okay, kita tengok C. Okay, kita tengok C. Okay, daripada 7 kuasa 5. Okay, yang 5 ini saya terus tukar kepada kuasa negatif. Jadi, saya akan tulis dulu 1/. And then 5 saya akan letak sebagai negatif 5. Kedudukan penyebut menjadi, kedudukan asas menjadi penyebut semula. Okay, sekarang kita tengok E pula. E tukar kepada negatif, terus negatifkan, kemudian 4/5 jadi 5/4. Okay, kita tengok contoh ini. Okay, ini yang lebih penting lah. Kenapa kita nak belajar indeks negatif? Tukar kepada indeks positif. Okay, sebab dalam exam, jika jawapan terakhir sebagai indeks negatif, kita mesti tukar kepada positif. Kalau tidak, kita tak dapat markah N1. Jadi seperti contoh ini, semua asas sama, kita tulis combine. 2 tambah 4 tolak 8, kita dapat 3 kuasa negatif 2. Okay, ini bukan jawapan lagi.
kita mesti tukarkan 3 kuasa negatif 2 kepada positif. Jadi nampak negatif, terus tulis 1 per. And then 3 daripada asas hantar kepada pengebut, negatif 2 terus dipositifkan. Okey. Okey, sekarang kita tengok hukum yang seterusnya. Hukum ini yang melibatkan indeks pecahan pula. Okey, kuasa dia sebagai pecahan. Okey, untuk memahami hukum ini, okay, yang pertama kita mesti tahu sebenarnya pecahan. Okay, 1 per n, n itu mewakili nilai punca untuk sesuatu asas. Okay, jadi kita nak buktikan betul ke? Okay, 3 ini adalah sama dengan nilai punca untuk asas. Jadi kita boleh buktikan. Okay, kita kira dari kiri kanan, adakah dua-dua ini adalah sama. Jadi yang ini, okay, 27 punca kuasa 3 mestilah 3. 3 kali dirinya sebanyak 3 kali untuk dapat 27. And then ini, okay, sama juga dengan 3 tak? Saya boleh kira. First saya pecahkan 27 kepada 3 kuasa 3. Kemudian 3 ada 2 kuasa dalam 3 di luar kurungan 1 per 3. So saya darab 3 kali 1 per 3. Okay, jadi saya akan dapat 1. Okay, jadi sama tak? 3 sama dengan 3. Okay, jadi betul lah. Okay, 2 bentuk ini adalah sama. Okay, di mana n iaitu 3 sebenarnya mewakili nilai punca untuk asas itu. Okay, kita tengok contoh. Dia minta kita tukar bentuk sahaja. Okay, so asas dia kita tak sentuh. 36 negatif 7m dia kita tak sentuh. Kita cuma pindahkan nilai punca kuasa 2 kepada pecahan sebagai kuasa dia. Jadi 36 kita tak sentuh. 2 kita tukar kepada tempat n. Negatif 7 kita tak sentuh. Kita tukarkan 3 kepada kedudukan n. M kita tak sentuh. Kita hanya tukar 5 punca ke kedudukan n. Kalau tukar terbalik sama juga. 125, 256, negatif 1000 kita tak sentuh. Okay, cuma n ini kita hantar semula kepada nilai punca. Okay, ini kita hantar semula ke tempat nilai punca. Ini kita hantar semula ke tempat nilai punca kuasa. Okay, kita nak tengok contoh 3 pula. Keyword dia bukan sekadar tukar tetapi hitung. So, hitung kita mesti kira sampai ada nilai. So, kita boleh guna kalkulator. Okay, ataupun kita boleh kira secara manual. So, di sini saya guna cara secara manual lah. Okay, yang ini saya akan pecahkan asas saya. Okay, supaya boleh darab dirinya sebanyak 5 kali. So, saya boleh terus ringkaskan pecahan ini 5 kali 1 per 5 bersamaan dengan 1. So, apa benda yang darab dirinya sebanyak 5 kali? Saya dapat negatif 32, negatif 2. Okay, so di sini saya akan ringkaskan semula. Negatif 2 kali dirinya sebanyak 5 kali. Okay, bersamaan dengan negatif 2 kuasa 5. Okay, dan kurungan kita ada 1 per 5. So, negatif 2 ada 2 kuasa. 5 di dalam kurungan, 1 per 5 di luar kurungan, darab. 5 kali 1 per 5. Okay, bersamaan dengan 1. Jadi, jawapan kita adalah negatif 2. Okay, sama juga dengan B. Okay, first saya tukarkan kepada bentuk ini dulu. Kemudian saya akan cuba pecahkan 725 supaya ada satu asas. Darab dirinya sebanyak 6 kali, dia dapat 729. Okay, jawapan dia 3. Jadi 3 kali dirinya sebanyak 6 kali, saya boleh tulis dalam bentuk indeks. So, 3 ada 2 kuasa, 6 dalam kurungan, 1 per 6 di luar kurungan, darab 6 kali 1 per 6, saya akan dapat 1. So, jawapan adalah 3 sahaja. Okay, sekarang kita masuk kepada
Okay, kita masuk kepada hukum terakhir. Okay, ini. Okay, hukum ini sebenarnya adalah dalam bahagian indeks yang melibatkan kuasa pecahan juga. Apa yang dimaksudkan adalah dia boleh tulis dalam 4 bentuk. Okay, 2 bentuk yang pertama sebenarnya adalah kita akan asingkan M per N sebagai M kali 1 per N dan 1 per N kali M. Yang kedua, kita akan pecahkan M per N dalam bentuk kuasa dan nilai punca kuasa. Okay, so sini kita boleh nampak sebenarnya semua adalah sama. Okay, so tak kira saya susun dalam bentuk apa, saya tetap dapat 16. So, untuk senang kita ingat konsep dia, yang first kita kena tahu ini. Okay, M per N bersamaan dengan M kali 1 per N. That's why M per N saya boleh pecah seperti ini. Dan M per N saya boleh juga terbalikkan dia kepada 1 per N kali M. That's why saya boleh pecahkan seperti ini. Okay, yang di bawah pula saya kena faham. Okay, tadi kita belajar A1 per N. N itu adalah nilai punca kuasa. Sekarang saya tambah 1 M lagi. M itu adalah kuasa. Okay, jadi saya boleh hantar dia ke kedudukan M. Saya boleh hantar ke kedudukan kuasa. N saya boleh hantar ke tempat nilai punca kuasa. Sama juga dengan ini. Okay, jadi kita tengok contoh 2. Dia susun semula sahajalah. Okay. Okay, so ini kamu boleh cuba tengok sendiri. Okay, dan cuba buat latihan. Saya rasa tak menjadi masalah. Okay, kita tengok contoh 1. Okay. Okay, kita sudah habis belajar hukum indeks. Sekarang kita akan tengok pengiraan. Okay, yang melibatkan semua hukum indeks. Okay, kita tengok A. Kita kaji dulu. Okay, soalan ini. Dia minta kita permudahkan. So, kita tak payah tukar kepada nilai yang sebenarnya. Okay, kita tengok sini ada berapa asas. Ada nombor, ada X dan ada Y. So, kita akan cuba gabungkan nombor, cuba gabungkan X dan cuba gabungkan Y. Sebelum kita gabungkan, kita mesti hilangkan kurungan. Okay, jadi negatif dalam kurungan yang pertama, kita ada 2 asas. Jadi, saya kena darab 2 kali. Okay, negatif 3. Okay, sebagai asas ada 2 kuasa. Dirinya adalah 1. Luar kurungan adalah 3. Jadi, 1 kali 3. X ada 2 kuasa. Dirinya 1. Kuasa 3 di luar. Jadi, 1 darab 3. Okay, kita tengok kurungan yang kedua. Kita ada 3 asas. So, 2 ini ada 1. 2 kuasa 1 kali kuasa di luar kurungan. X sendiri ada 3 kali kuasa di luar kurungan. Y sendiri ada negatif 4 kali kuasa 2 di luar kurungan. Okay, yang bawah kita bawakan sahaja. Okay, so kita akan dapat ini. Okay, saya sudah tukar kepada warna dengan penggabungan yang seterusnya. Warna yang sama mewakili asas yang sama. So, kita akan susun semula supaya dia mengikut warna. Okay. Jadi, kita akan tukarkan negatif 3 kuasa 3 kepada negatif 27. X kita gabung. Okay, jadi kita boleh gabungkan X 3 tambah 6. Okay, dan ini apa yang kita dapat. So, kita boleh bahagikan nombor negatif 108 bahagi 108. Kita dapat negatif 1. And then X kita gabung. X 9 tolak 4. Kita dapat X kuasa 5. Y kita gabung. Negatif 8 tolak 3. Kita dapat negatif 8 tolak 3. Kita akan dapat Y negatif 1. Okay, so sebagai jawapan terakhir, ini melibatkan algebraic term. Jangan tulis darab. So, ini adalah jawapan kita. Wait. Kita ada indeks negatif di sini. Ini mesti tukar kepada positif. Okay, so negatif X kuasa 5 kita bawa saja. And then negatif 11 kita kena tukar 1 per Y.
Dipositifkan, kuasakan dia. Positifkan kuasa negatif 11 jadi positif 11. So, ini adalah jawapan kita. Okey. Okay, kita tengok contoh yang pertama, bahagian B. Okey. Yang ini melibatkan punca. Okey, dan melibatkan kurungan. Okey, jadi first kita akan tukarkan semua punca kepada indeks pecahan. So, M, Okay, so M, punca kuasa 2. Okay, ini kalau dia tak tulis apa-apa, sebenarnya dia bermaksud nilai punca kuasa 2. So, saya akan hantar punca dia di kedudukan N. M 1/2. N salin. And then Mn ini daripada kurungan. So, saya akan pecahkan dia. Mn dalam kurungan, kita ada 2 asas. So, M sendiri ada 1 kali 1/3 di luar kurungan. N sendiri ada 3 kali 1/3 di luar kurungan. Okay, kemudian yang bahagian bawah, kita ada 2 asas. M sendiri ada negatif 1 kali 1/6 di luar kurungan. N, okay, kuasa 3, okay, dia ada punca kuasa 2. Jadi 3/2 sebagai 2 adalah nilai punca kuasa 2. Okay, jadi dalam kurungan N kuasa 3/2. Di luar kurungan 1/6. So, kita akan dapat ini. Okay, kemudian kita gabungkan warna yang sama. Kita akan dapat ini. Okay, so apa yang saya akan terus buat seterusnya, saya akan samakan penyebut dia. Jadi, saya boleh terus tambah atau tolak. Jadi, untuk ini, okay, saya akan samakan penyebut dia. Jadi 2, saya akan darab 3, 1 pun darab 3. 3, saya akan darab 2 supaya dia dapat dapat tukar kepada 6. Okay, sebagai penyebut dia. Jadi bawah darab 2, atas pun darab 2. So, saya akan dapat ini. Nampak tak? Semua penyebut dia adalah sama. 6, 6, 6. Kenapa saya nak tukar macam ini? Bila penyebut sama, baru saya boleh tambah atau tolak nombor di atas. Okay, so sama juga dengan N. So, kita akan dapat, okay, 3 tambah 2 tambah 1, kita dapat 6. So, M kuasa 1. Kemudian ini, 3 tambah 4, 7. 7 tolak 1, kita dapat 6/4. Okay, jadi kita akan dapat MN. Okay, 6/4 kita boleh ringkaskan kepada 3/2. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini bentuk lain pula dengan yang tadi. Keyword dia hitung. Jadi kita mesti tukar kepada nilai sebenar. Okey, cuba tengok soalan ini. Dia ada banyak nombor yang macam tak make sense kepada kita. Okey, nanti saya akan bagi satu kerja rumah, okay, untuk kamu biasakan dengan nombor ini. Bila you tengok nombor ini, dalam otak you automatically, you akan membayangkan dia boleh tulis dalam bentuk tata tanda indeks dengan asas dan kuasa berapa. Okey, dan sini 49. Okey, dengan 2401 sebenarnya dia adalah di bawah asas 7. 7 kuasa 2, 49. 2401 adalah 7 kuasa 4. So, bila saya nampak soalan ini, saya terus ringkaskan kepada tata tanda indeks supaya kita boleh gabungkan. Untuk 125 dan 3125, dia adalah nilai di bawah asas 5. Okay, 125 adalah 5 kuasa 3 dan 3125 adalah 5 kuasa 5. So, first step, saya tukarkan nombor-nombor yang besar ini menjadi tata tanda indeks dengan asas yang serupa. Okey, jadi 49 saya tukar kepada 7 kuasa 2. And then jangan lupa bawa kuasa dia, kita boleh darab. 125 saya tukar kepada 5 kuasa 3. And then darab kuasa asal dia. Okey, 2401 saya tukar kepada 7 kuasa 4. 4 nilai punca kuasa saya terus tukar kepada 1/n.
N adalah nilai punca kuasa. Sama juga dengan ini. 3,125 saya tukar kepada 5 kuasa 5. Nilai punca kuasa 5 saya terus tukar kepada pecahan 1/n. N itu adalah nilai punca kuasa. So, saya darab saya akan dapat ini. Okay, so senang dah. Okay, 7 gabung ataupun kalau sama saya boleh terus ringkaskan. So, 5 saya boleh gabung. Okay, negatif 1 tolak 1. Sebab per ini maksudnya bahagi. So, saya dapat 5 kuasa negatif 2. Belum habis. Sebab indeks negatif tidak boleh sebagai jawapan terakhir. So, saya kena tukar kepada 1/5 kuasa 2. Belum habis. Sebab soalan ini adalah hitung. So, saya mesti tukarkan ini kepada 1/25. Okey, kita tengok B pula. Okey, B kita ada nombor yang besar 1681. Okey, ini sudah kecil dah. Okey, 16 kita boleh tukar kepada 2 kuasa 4. Di mana 2 kuasa 4 nanti saya boleh gabung dengan 2 di bawah. 81 saya boleh tukar kepada 3 kuasa 4. Nanti boleh gabung dengan 3 di bawah. Okey, saya terus kecilkan semua nombor yang besar dulu. Okey, kemudian saya darab dengan kuasa yang sedia ada. Saya akan dapat ini. Sorry ya. Okay, kita akan dapat ini. Okay, 2 kuasa 3 per 2 kuasa 3. Okay, ini 3 kuasa negatif 1 per 3 kuasa 2. So, ini kita boleh ringkaskan. Dan kita akan dapat ini 3 kuasa negatif 3. 3 kuasa negatif 3 tak boleh dijadikan sebagai jawapan terakhir sebab ada negatif sebagai kuasa dia. So, kita tukar kepada 1/3 kuasa 3. Soalan ini hitung. So, 3 kuasa 3 mesti tukar kepada 1/27. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, kerja rumah hari ini, sila buat buku kerja. 1 muka surat 7, 8 dan 9 sahaja. Okay, dan kerja rumah pada buku latihan, nombor 1, cuba lengkapkan jadual ini. Okay, supaya you akan ada feeling. Okay, semua nombor yang besar, contohnya 3,125 boleh terus tukar kepada 5 kuasa 5. Okay, so kolom ini, okay, cuba buat. Okay, lengkapkan. Okay, kemudian jawab. Okay, nombor 2, nombor 3, 4 dan 5 soalan semua daripada buku teks. Okay, jadi untuk hari ini, okay, kamu sudah belajar daripada video ini. Kemudian, okay, key in your attendance. Okay, saya ulang kerja rumah muka surat 7, 8 dan 9. Kemudian saya akan PM beberapa pelajar untuk hantar soalan dan jawapan dia kepada saya. And then untuk buku latihan, 1, okay, lengkapkan jadual dan ada lagi 4 soalan daripada buku teks. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, sebagai rumusan, kita sudah belajar semua hukum indeks dan minggu depan kita akan tengok lebih banyak bentuk soalan yang melibatkan hukum indeks. Jadi itu sahaja. Terima kasih.